Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM Kertas 1. Untuk video kali ini, kita akan memfokuskan pula kepada soalan-soalan yang memerlukan lebihan masa untuk menjawabnya. Jadi, mari kita teruskan dengan melihat soalan kita yang pertama untuk perbincangan ini, iaitu soalan yang bernombor 18. Soalan ini diambil daripada tajuk ungkapan algebra menengah rendah. Soalannya, ungkapkan 2y per y kuasa 2 tolak 4 bahagi 4 tolak 2y per y tambah 2. Di sini dia melibatkan pecahan dan operasi bahagi. Jadi kalau kita nak selesaikan operasi bahagi dalam pecahan, kita perlu menukarkannya menjadi operasi darab dan songsang. Jadi kat sini 2y per y kuasa 2 tolak 4 kita darab songsang y tambah 2 per 4 tolak 2y. Kemudian seterusnya terlihat di sini y kuasa 2 tolak 4 ni kita boleh tukar sebutan ini menjadi y kuasa 2 tolak 2 kuasa 2. Apabila jadi kedua-dua sebutan ini ada kuasa 2, kita boleh menggunakan rumus ini, iaitu rumus beza kuasa 2 sempurna. Iaitu kita ada a kuasa 2 tolak b kuasa 2, kita boleh pecahkan menjadi a tambah b didarabkan dengan a tolak b. Jadi sama kesnya seperti ini, kita akan tulis 2y per y tambah 2 didarabkan dengan y tolak 2. Dan kita darab dengan y tambah 2 per 4 tolak 2y. Jadi di sini kita boleh hapuskan y tambah 2 di sini. Kemudian kita akan tulis 2y per y tolak 2 didarabkan dengan 4 tolak 2y. Seterusnya kita lihat lagi 4 tolak 2y ini, sebutan ini kita boleh faktorkan. 2y, kita tulis balik 2y, y tolak 2. Kemudian di sini kita faktorkan menjadi 2 didarabkan dengan 2 tolak y. Kemudian perkali 2 ini kita boleh hapuskan. Jadi akhir sekali tinggallah y per y tolak 2 darab dengan 2 tolak y. Jadi pilihan jawapan kita yang ada di sini adalah pilihan C. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua, iaitu soalan yang bernombor 19. Masih lagi di dalam tajuk ungkapan algebra. Diberi W sama dengan 8 tambah 3 darab K tolak 1. Ungkapkan K dalam sebutan W. Jadi tersalin dulu soalannya. Dalam soalan ini kita akan ungkapkan K dalam sebutan W. Jadi kita akan asingkan huruf K. Huruf K kita di sini berada pada bahagian sebelah kanan. Jadi pada bahagian kanan ini kita ada 8 dengan 3. Kita akan hapuskan nombor-nombor lain bagi K saja keseorangan di sebahagian belah kanan. Jadi di sini kita ada 8. Maksud kita akan hapuskan 8, kita mesti tolak dengan 8. Jadi bila kanan tolak 8, kiri juga akan tolak 8. Jadi di sini kita dapat W tolak 8. Sama dengan sini akan terhapus. 3 darab dengan K tolak 1. Kemudian pada sebelah kanan kita ada nombor 3. Kita nak hapuskan nombor 3 ini, kita kena bahagikan dengan 3. Jadi sebelah kiri pun kita bahagi dengan 3. Ini W tolak 8 per 3 sama dengan K tolak 1. Seterusnya, bahagian belah kanan masih lagi ada nombor lain selain pada K, iaitu negatif 1. Jadi untuk menghilangkan negatif 1, kita mesti tambah 1 di sini. Jadi sebelah kiri pun kita akan tambah 1 juga. Jadi kita akan buat W tolak 8 per 3 tambah 1 sama dengan K.
Untuk bahagian sebelah kiri, kita ada pecahan didarabkan dengan nombor bulat. Jadi untuk kita melakukan operasi tambah pecahan dan nombor bulat, kita perlu samakan penyebut di bawahnya. Jadi kita akan tulis W tambah 8 per 3 tambah dengan 3 per 3. Iaitu kita samakan penyebut. Kalau nombor bulat 1 ini bermaksud 1 per 1. Jadi kita samakan penyebutnya menjadi 3, kita darab dengan 3. Sama dengan K. Maka kita akan buat W tambah 8 tambah 3 per 3 sama dengan K. Jadi di sini operasinya adalah tolak. Kemudian negatif 8 tambah 3 kita akan dapat negatif 5. Jadi W tolak 5 per 3 sama dengan K. Jawapannya adalah W tolak 5 per 3. Kalau kita lihat pada pilihan jawapan, jawapannya adalah B. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, iaitu soalan yang bernombor 22. Daripada tajuk indeks menengah rendah. Bermudahkan N kuasa 8, T kuasa negatif 4, kuasa 1 per 2. Jadi di sini kita tulis N kuasa 8, T kuasa negatif 4, kemudian kuasa lagi dengan 1 per 2. Untuk indeks, kalau kuasa bertemu dengan kuasa, bermaksud kita akan darab. Jadi 1 per 2 didarabkan dengan 8 dan 1 per 2 didarabkan dengan negatif 4. Jadi kita akan dapat N kuasa 4, T kuasa negatif 2. Kemudian kita akan darab dengan N kuasa negatif 5, T kuasa 3. Langkah seterusnya kita lihat asas yang sama, iaitu N dengan N, T dengan T. Dan operasi di sini adalah darab. Kalau darab, nombor indeksnya ataupun nombor kuasanya kita akan tambah. Itu kita ambil asasnya N dulu, 4, dan ditambahkan dengan negatif 5. Darab dengan T, kuasa negatif 2, kita tambah dengan 3. Jadi di sini 4 tambah negatif 5, kita akan dapat N negatif 1, darabkan dengan T, kita dapat 1. Jadi jawapan akhir kita boleh tulis sebagai N kuasa negatif 1 T. Jadi pilihan jawapan kita di sini adalah pilihan D. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan kita yang keempat, soalan yang bernombor 29. Iaitu di dalam tajuk set tingkatan 4. Raja 14 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set semester, set M dan set N. Rantau M persilangan N pelengkap setara dengan rantau. Dalam soalan ini dia melibatkan rantau. Jadi di sini kita perlu nomborkan tiap-tiap kawasan, itu M persilangan N, kemudian ada pelengkap. Jadi kita akan cari dulu apakah kawasannya. Kita lihat M di sini. M di sini adalah nombor 2 dan 3. Ini 2 dan 3. Kemudian N terdiri pada nombor 3 dan 4. Dan operasi di sini adalah persilangan. Persilangan adalah nombor yang sama, itu 3. Kemudian kita ada simbol koma atas bermaksud pelengkap. Jadi selain daripada nombor 3. Jadi selain daripada nombor 3 adalah 1, 2 dan 4. Jadi pada pilihan jawapan kita akan cari di manakah rantau ini memenuhi nombor 1, 2 dan 4 ini. Jadi kita lihat A terlebih dahulu. Yang ini kita perlu buat satu persatu. Kita pilih A dulu, iaitu M kesatuan N pelengkap. Jadi M adalah terdiri daripada nombor 2 dan 3, kemudian N pelengkap, iaitu selain daripada N ada 1 dan 2. Jadi kesatuan di sini adalah 1, 2 dan 3. Kesatuan bermaksud kita ambil keseluruhan. Jadi 1, 2, 3 tak sama dengan 1, 2, 4. Jadi A bukan pilihan jawapannya. Kita cuba pula yang pilihan B. M juga, iaitu 2 dan 3. Kemudian N pelengkap juga, iaitu 1 dan 2. Kemudian operasinya adalah persilangan. Persilangan kita ambil nombor yang sama, itu 2. Jadi pilihan B juga bukan. Kita tengok pula pilihan C. M pelengkap selain daripada M, itu 1 dan 4. Kemudian N pelengkap
selain daripada N, iaitu 1 dan 2. Operasi di sini adalah kesatuan. Jadi 1, 2 dan 4. Jadi kita ambil pilihan C. Dia sama dengan soalan 1, 2, 4 juga. Teruskan lagi dengan soalan berikutnya. Soalan yang bernombor 30. Juga di dalam tajuk set. Pelajar 15 menunjukkan kemunajat Venn dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R. Antara berikut yang manakah mewakili rantau Peloret? Sebelum itu kita nomborkan setiap kawasan. Jadi kawasan yang bernombor 3 dan 4 di sini adalah kawasan Peloret. Jadi kita akan cari di manakah antara pilihan jawapan ini yang memenuhi 3 dan 4. Kita ambil P pelengkap. Selain daripada P terdiri daripada nombor 4. Kemudian Q pelengkap di sini terdiri daripada 1, 2 dan 4. Kemudian R terdiri daripada 2, 3 dan 4. Kemudian terlihat operasinya pula. P dengan Q ni adalah operasinya adalah persilangan. Jadi persilangan di sini adalah 4. Kemudian operasi seterusnya adalah kesatuan. Jadi jawapan kita adalah 2, 3 dan 4. Kesatuan kita ambil keseluruhan. Jadi tak memenuhi kehendak soalan iaitu 3 dan 4. Jadi A kita dah buang. Kita tengok B pula. P pelengkap masih lagi 4 sama macam di atas tadi. Kemudian Q terdiri daripada nombor 3. Kemudian kita ambil pula R pelengkap. Selain pada R adalah 1. Kemudian P pelengkap dengan Q operasinya adalah kesatuan. Jadi kita ambil 3 dan 4. Kemudian yang menghubungkan P pelengkap dengan Q adalah persilangan. Jadi tidak ada persilangan di sini. Kerana ketiga-tiga nombor ini tidak sama. Jadi B telah pun kita buang. Tengok C pula. P di sini adalah terdiri daripada 1, 2, 3. Kemudian Q pelengkap. Selain daripada Q, 1, 2 dan 4. Kemudian terlihat R. R di sini adalah 2, 3 dan 4. Okey, operasi untuk P dengan Q pelengkap ini adalah persilangan. Jadi nombor yang sama di sini adalah 1 dan 2. Kemudian yang menghubungkan persilangan ini dengan R adalah kesatuan. Jadi kita ambil semua. 1, 2, 3 dan 4. Jadi pilihan jawapan C juga tak betul. Jadi kita ada satu lagi pilihan jawapan iaitu D. Jadi jawapan kita tentulah adalah pilihan D. Jadi mari kita lihat bagaimana ia beroperasi. Kita lihat P pelengkap iaitu terdiri pada nombor 4. Kemudian R. R di sini terdiri pada 2, 3 dan 4. Kemudian kita ambil Q. Q di sini adalah 3. Kemudian P pelengkap dengan R ini operasinya adalah persilangan. Jadi persilangan di sini adalah 4. Kemudian dia bersatu dengan Q, 3. Jadi jawapan kita di sini adalah 3 dan 4. Itulah pilihan jawapannya adalah D. Baiklah, kita teruskan lagi dengan melihat soalan berikutnya, iaitu soalan yang bernombor 31, masih lagi di dalam tajuk set. Pelajar 16 ialah kemunajat Venn yang menunjukkan bilangan unsur dalam set J, set K dan set L. Di sini diberi set semester adalah J kesatuan K kesatuan L. Kemudian bilangan J kesatuan L pelengkap sama dengan bilangan set J. Carikan nilai X. Jadi kita akan samakan bilangan kedua-dua set ini. Kita lihat set J terlebih dahulu. Set J bilangan unsurnya adalah 8 tambah X tolak 3. Itu kalau kita ringkaskan jadi 5 tambah X. Dan bilangan ini adalah sama dengan bilangan set J kesatuan L kemudian pelengkap. Jadi di sini kita lihat J kesatuan L. Itu J kesatuan dengan L. Kemudian pelengkap. Hanya unsur yang berada di luar J dan L iaitu 19 tolak X. Jadi kita akan samakan dengan 19 tolak X. Di sini kita dapati ada persamaan linear.
Jadi kita terus selesaikan persamaan linear ini dan kita akan dapat nilai X-nya adalah sama dengan 7. Kita boleh tekan kalkulator terus dan pilihan jawapan kita adalah A. Kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya. Soalan nombor 32 di dalam tajuk garis lurus, iaitu Y sama dengan MX tambah C. Cari pintasan Y bagi garis lurus 5Y sama dengan 3X tolak 6. Di sini kita kena ketahui dulu bahawa persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Dan C ini adalah pintasan paksi Y. Jadi di sini persamaannya adalah 5Y sama dengan 3X tolak 6. Jadi perkali bagi Y di sini adalah 5. Jadi kita akan hilangkan 5, kita bahagi dengan 5. Jadi seluruhannya kita akan bahagikan dengan 5. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 3/5X tolak 6/5. Dan kita terus dapat pintasan Y kita di sini adalah negatif 6/5. Pilihan jawapan kita adalah D. Seterusnya kita lihat soalan berikut, soalan yang nombor 33. Juga dalam tajuk garis lurus. Kecurunan bagi garis lurus X tambah 3/2Y sama dengan 1/6. Jadi, kita kena tahu dulu persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Kemudian, di sini diberi X tambah 3/2Y sama dengan 1/6. Kemudian, kita akan ubah bentuk persamaan ini menjadi seperti persamaan armnya. Itu 3/2Y sama dengan, kita akan hilangkan X pada bahagian sebelah kiri, kita tolak dengan X. Jadi kanan juga kita akan tolak X. Ini 1/6 tolak X. Kemudian di sini, kita ada perkali bagi Y, iaitu 3/2. Kita akan hilangkan perkali 3/2 dengan kita membahagikannya dengan 3/2 juga. Jadi bahagi pecahan bermaksud kita darab songsang 2/3. Jadi di sebelah kanan juga kita akan darab dengan 2/3. Jadi kita akan dapat Y sama dengan 1/6 darabkan dengan 2/3, kita akan dapat 2/18. Kemudian negatif X darab dengan 2/3 dapat negatif 2/3 X. Jadi kalau kita ubah kembali persamaan ini menjadi persamaan yang sama seperti persamaan arm, kita akan dapat Y sama dengan negatif 2/3X tambah 1/9. Dan kita dapat kecurunannya di sini, iaitu M di sini adalah negatif 2/3. Pilihan jawapan kita di sini adalah B. Seterusnya kita lihat soalan nombor 34. Dalam rajah 17, PQR adalah satu garis lurus yang dilukis pada satu satah kates. Nilai K ialah, soalan ini masih lagi di dalam tajuk garis lurus, iaitu Y sama dengan M, X tambah C. Untuk mencari K, K adalah pintasan paksi Y. Dan di sini diberi titik R dan titik P yang mempunyai koordinat. Jadi kita akan cari kecurunan M. Kita gunakan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Jadi di sini Y2-nya adalah pada P dan Y1 X1-nya adalah R. Kenapa kita ambil 2 di atas, 1 di bawah? Kita lihat kepada kedudukan tingkat. Kalau tingkat 2 mesti berada di atas daripada tingkat 1 kan. Jadi cara nak mengingatkan 1 dan 2 tu kita buat macam tu supaya tak keliru. Jadi Y2 di sini adalah sifar tolak dengan negatif 8 bahagi dengan ataupun per dengan X2 negatif 3 tolak dengan 1. Kita akan dapat 8 per negatif 4 dan nilai M kita di sini adalah negatif 2. Jadi seterusnya kita akan cari nilai K, sebab nilai K ini adalah pintasan Y. Jadi kita akan guna satu lagi rumus untuk mencari kecurunan, iaitu M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Iaitu M di sini kita ada negatif 2. Sama dengan negatif pintasan Y di sini, iaitu K. Per dengan pintasan X di sini, iaitu negatif 3. Jadi di sini kita dapati bahawa K sama dengan negatif 6.
Dan pilihan jawapan kita di sini adalah D. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini, untuk pilihan soalan yang memerlukan masa yang lebih panjang untuk kita nak selesaikannya. Terima kasih kerana menonton dan selamat belajar.